Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama bertemu pada petang ini, dan insya-Allah petang ini tidak akan mengambil masa yang panjang. Abi tidak akan mengambil masa yang panjang kerana apa? Kerana nak memberi ruang kepada para pelajar. Setelah minggu lepas Abi beri tugasan. So minggu ni adalah minggu bimbingan. InsyaAllah Abi akan bimbing untuk bagaimana nak siapkan tugasan yang ketiga, iaitu artikel review. Artikel review ni adalah satu proses bagaimana anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk review ataupun meneliti satu artikel, yang mana artikel itu sama aja bagi semua orang, bagi semua kumpulan. Katakan Nabi mengajar AP 119, AP 114, AP 116 dan sebagainya. Artikel itu sama, satu artikel sahaja, direview dalam bentuk yang berlainan lah bagi setiap grup pelajar. Ya. Okey, baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini artikel yang Abi bagi. Jadi untuk part 3 ini, artikel ini daripada pensyarah-pensyarah daripada Jabatan Perancangan, kan, Jabatan Perancangan dan Ukur UiTM Cawangan Perak dan juga UiTM Cawangan Sarawak. Ini adalah artikel daripada Second International Building Control Conference 2011, ya. Jadi artikel ini adalah daripada kertas kerja persidangan. Ini untuk part 3 lah. Untuk part 1 Abi bagi artikel lain lah. Sama jugalah, kan. So artikel ini bertajuk Sustainable Environment Issues and Solutions from the Perspective of Facility Managers. So ini adalah diambil daripada pangkalan data Elsevier, Elsevier. So baik, ini adalah artikel. So dalam artikel ni semua pelajar kena baca. Tugasan ini secara berkumpulan, semua pelajar kena baca dan ekstrak keluarkan apa yang dibincangkan dalam artikel ini. So untuk artikel review ni, ini yang dinamakan artikel review sebab kita review artikel. Maksudnya kita membaca artikel tu dan mengeluarkan apa perkara asas ataupun apa yang dibincangkan dalam artikel tersebut. Garis panduannya Abi telah sertakan. So di sinilah. Abi besar sikit. Okey, kita buka ini lah. Okey. Ini tugasan 3 membawa 30 markah. So arahan dia adalah setiap kumpulan diberikan artikel yang sama. Ulasan terhadap artikel tersebut mestilah tidak kurang daripada 3,000 patah perkataan. So kandungan tugasan itu dibahagikan kepada beberapa bahagian. Beberapa bahagian. Seperti mana yang Abi telah sertakan dengan template. Maksudnya di sinilah. So dia ada 4 bahagian. Ini 1, 2, 3, 4 bahagian. Sama seperti pada arahan ni lah. So muka hadapan, mana muka hadapan? Tak payah buat muka hadapan lah. Abi dah sediakan muka hadapan ni, muka hadapan
ini dianggap sebagai muka hadapan. Cuma pelajar-pelajar, anak-anak yang dirahmati Allah SWT kena tulis lah, kena isi balik bahagian ni. Ambil kat mana ni semua ni? Tajuk kertas kerja persidangan, penulis kertas kerja dan sebagainya ni, ambil di sini. Ambil di sini lah. Di sini. Di sini ada semua kan. Okey, baik. Kita pergi pula selepas tu, yang kedua adalah ulasan artikel bahagian A. Abi dah ajar macam mana nak huraikan isi kandungan artikel yang dipilih secara keseluruhannya. Maksudnya apa? Maksudnya pelajar kena baca semua ni, huraikan apa masalah ataupun apa isu yang dibangkitkan dalam artikel ini kan. So, kalau kita tengok isu dalam artikel ni pada halaman ni. Pada halaman berapa ni? Ni nombor 3 ni kan. Issues on environmental pollution in Malaysia. Ni isu dia apa dia? Yang pertama adalah water pollution ni, pencemaran air, air pollution, pencemaran udara. Kan dua isu kat sini. So pelajar kena huraikan isu ini di dalam template ni sebagai isu asas. Boleh? Sini. So kemudian ulasan artikel bahagian B, pendapat pengulas. Ni kalian kena buat sendirilah. So apakah isu utama yang dibangkitkan? Tadi kita urai kat sini keseluruhan lah, selain daripada dibangkitkan isu tadi isu pencemaran tu, apa lagi yang ada dalam artikel tu. Kemudian yang ni barulah isu utama dibangkitkan, 3 isu sekurang-kurangnya. Apa 3 isu kat dalam artikel ni? So boleh jadi isu dia yang pertama adalah isu berkaitan dengan water pollution, pencemaran air, boleh dengan air pollution, dan juga isu yang ketiga bagaimana sebenarnya facilities manager selesaikan isu dia. Bagaimana penyelesaian yang dibuat oleh facilities manager. Mungkin boleh involve public participation, boleh juga yang lain-lain lah kan. Ni dia bangkitkan penyertaan public ataupun orang ramai, ataupun yang kedua dia emphasize apa tu? Mana tadi? Ni emphasize environmental protection program. So dia bangunkan program-program yang berbentuk perlindungan kepada alam. So bolehlah dibuat huraian pada ni kan. Apakah isu utama yang dibangkitkan? Sekurang-kurangnya 3 isu. Adakah isu ni menarik? Memang menarik lah. Kerana apa? Kerana kalau kita bincang isu alam sekitar, tak ada benda lain yang kita bincang. Mesti kita akan bincang tentang pencemaran kan. Adakah isu yang diutarakan oleh penulis relevan bagi anda sebagai seorang pelajar? Adakah anda setuju atau tidak setuju dengan isi kandungan kajian tersebut, artikel tersebut? So ini soalan dia tak payah tulis. Tulis terus huraian je. Tulis terus huraian. Ini pada paragraf pertama, ini pada paragraf kedua, ini pada paragraf ketiga, ini pada paragraf keempat. Nah, dengan merujuk, okey, last sekali adalah, so ini diisi di mana? Di sini. Bahagian C, penutup. So, penutup dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis di bawah. Ni habis sediakan ayat Quran. Al-Araf, An-Nur, hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Ahmad. So dengan menggunakan 4 ayat ini, 2 ayat Quran, 2 hadis Nabi SAW, Abi minta kaitkan penyelesaiannya dengan isu-isu yang dibangkitkan di atas. So isikannya di sini. So jangan buat banyak sangat. 3 muka surat dah mencukupi. 3 ke 4 muka surat sahaja. Jangan buat banyak sangat ya. Jangan buat banyak sangat. So 3 ke 4 muka surat sahaja. Lebih daripada tu, maka kalian Abi nak potong markah. Tak boleh banyak sangat ya. Pastikan
huraian yang kita buat itu huraian yang orang kata apa, yang padat, padat. Okey, baik. Format penulisan boleh tengok di sini menggunakan template yang disediakan. Ditulis dalam jarak rangkau sehingga spacing menggunakan Times New Roman 12. Terjemahan, paragraph quotation dan sebagainya ni adalah 1.0. Jarak antara perenggan enter 2 kali, kedudukan teks justify, ni penting. Dan juga yang lain-lain lah. Yang lain-lain. Laporan tugasan lengkap perlu diupload dalam perisian Turnitin ni. Abi dah ajar, tapi sekarang ni Turnitin ada problem. So biar dululah. Biar dulu. Nanti tengok macam mana keadaan Turnitin tu. Okey. Setakat ni ada soalan daripada anak-anak yang dirahmati Allah sekalian? Saya ada. Tak ada, Azimi? Saya ada. Azimi, ya. Apa soalannya, Azimi? Artikel tu bahasa Inggeris kan? So kita kena tulis dalam template tu bahasa Melayu lah? Ya. Dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Rasionalnya kenapa? Kerana Abi tak nak dia jadi plagiat. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia pelajar akan copy and paste. So bila dalam bahasa Melayu, pelajar kena tulis dengan ayat sendiri. So minta di antara kumpulan jangan ada kumpulan yang meniru antara satu sama lain, kerana apa? Tugasan itu dibaca. Tapi akan baca satu persatu masa penilaian. So minta tidak meniru. Minta jujur pada diri sendiri. Ada lagi soalan? Ustaz. Okey, ada dua. Ya, Syahzana, ya. Saya nak tanya Ustaz, yang bahagian penutup tu kan dia isu untuk penyelesaian kan? Kita boleh ambil, maksudnya kita boleh ambil point daripada artikel tu kan? Cuma kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disediakan. Boleh. Tak ada masalah, Syahzana. Terima kasih soalan yang baik. Boleh tak kita ambil penyelesaian daripada artikel tu? Boleh. Cuma kaitkan dengan 4 dalil yang Abi sertakan tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Syahzana. Okey, lagi? Terima kasih Azimi. Terima kasih Syahzana. Ada soalan lagi? Okey, hantarnya adalah pada hari Ahad minggu hadapan. Minggu hadapan apa? Minggu ni lah. 20 hari bulan. Ujung minggu ni. Ni kan Isnin, Ahad ni. Hantar dulu dalam grup Telegram. Kemudian hari Isnin tu nanti kita buka dan kita buat pembetulan. Mana yang perlu dibetulkan, kita buat pembetulan. Lepas tu baru resubmit semula. Kalau sistem Turnitin okey, kena submit kat Turnitin dulu. Baru download, submit balik dalam grup. Kalau sistem tak okey, maknanya kita submit dalam grup sajalah. Ada soalan lagi? Ada. Ustaz. Ya. Yang penutup tu, yang hadis tu, yang Ustaz sediakan tu kena masukkan semua ke? Ke pilih antara satu? Ya, masukkan ke 4 tu, kaitkan. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan, Abi rasa setakat itu dulu untuk hari ini. So, saya tinggalkan untuk kalian selesaikan tugasan itu. InsyaAllah minggu depan dalam kelas Google Meet ni kita bincang. Abi akan download satu tugasan kalian tu dan minta kalian sediakan seperti mana yang Abi nak. So, cuba buat dulu. Sekadar itu dulu untuk hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih.